Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar satu lagi topik baru untuk tahun 5 iaitu darab perpuluhan. Okey. Darab perpuluhan ini sangat penting sebab dia melibatkan perpuluhan, jadi dia ada perbezaan sedikit dengan kemahiran darab yang saya dah ajar sebelum ini. Tapi tidak banyak bezanya dan mudah untuk dikuasai dengan kaedah pendaraban yang cikgu akan ajar selepas ini, iaitu cara darab tiang. Okey. Baik, untuk ini cikgu akan bagi satu contoh soalan 73.6 darab dengan 4. Jadi untuk ini cikgu akan gunakan kaedah tiang. Okey, teknik darab tiang ini di mana anda perlu kamu perlu menentukan kedudukan digit pendarab dan melakar tiang sahaja. Okey. Teknik ini sangat mudah dan tidak perlu mengumpul semula. Sila teliti betul-betul langkah di sebelah. Okey, ingat setiap hasil darab ditulis sebagai 2 digit. Okey, jadi kita akan tulis sebagai 2 digit tiap-tiap hasil darabnya. Sebagai contoh, kalau sifar darab 2, kita tulis sifar. Okay, kalau 2 darab 6, 2 darab 3, jawapannya 6. Jadi kita tulis sifar 6. Okay. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan satu contoh. Cikgu tukar kepada laser point dahulu. Okey. Di sini seperti biasa kita akan mulakan melakar tiang terlebih dahulu. Okey, tiang pertama, tiang yang kedua dan tiang yang ketiga. Okey, kita lukis tiga batang tiang di sini sebab kita lihat ada 3 digit. Okey, ada 3 digit nombor di atas. Jadi kita ikut tiang, lukis tiang berdasarkan 3 digit nombor ini, sama lurus dan selari. Okey, jadi kita mulakan pendaraban dengan 4 darab 6. 4 darab 6 sama dengan 24. Jadi kita tulis 24 di antara tiang. Okey, seterusnya 4 darab 3 sama dengan 12. 4 darab 7 sama dengan 28. Okey, jadi perbezaan di antara darab tiang dengan darab biasa. Darab tiang ini kita tidak perlu mengumpul semula nombor ini di atas. Okey, contohnya tadi 24, 2 ini kita tidak letak di atas. Jadi 24 kita letak di antara tiang sahaja. Kemudian 12 dan 28 kita letak antara tiang sahaja. Apa yang kita perlu buat selepas itu adalah kita menambah nombor di dalam petak ini. Okey, nombor di dalam petak. Okey, contohnya 4, dia tidak ada tambah dengan mana-mana digit. Jadi 4 sahaja. Okey, 2 kita tambah dengan 2. Okey, 2 tambah dengan 2 menjadi 4. Ini 8 tambah dengan 1 menjadi 9. 2 tambah dengan tiada digit 2. Okey, so jawapannya 2944. Ya, persoalannya di sini bagaimana kita nak meletak titik perpuluhan ini pula. Okey, jangan lupa pada titik perpuluhan. Kalau pendaraban biasa yang tidak menggunakan perpuluhan, kita tidak perlu letak perpuluhan dan ini adalah hasil jawapan. Tapi kalau yang ada perpuluhan seperti ini, kita kenalah meletakkan titik perpuluhannya mengikut nilai titik perpuluhan, nilai tempat perpuluhan yang ada pada digit di atas ini, nombor di atas ini. Sebagai contoh, nombor di atas ini nilai tempat perpuluhannya hanya 1 sahaja, iaitu per 10. Nilai tempat perpuluhannya hanya 1 sahaja, seperti ini yang saya gerak-gerakkan ini. Okey, jadi kalau nilai tempat perpuluhan di bahagian nombor pendarab dan nombor yang didarab ini, okey, 1 tempat perpuluhan, so kita letak pada 1 tempat perpuluhan juga seperti ini. Okey, di sini. Okey, harap anda faham. Okey, seterusnya kita akan balik kepada soalan yang melibatkan 2 tempat perpuluhan pula.
Okey, ini ada 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan di akhir nanti kita akan letak 2 tempat perpuluhan juga. Okey. Okey, kita lukis tiang dahulu. Okey, kita dapat 3 tiang. 3 tiang. Baik, sekarang kita darabkan 4 darab 2 sama dengan 8. Tetapi kita tulis sifar 8. Okey. Ini kena berhati-hati. Kita kena tulis sifar 8. Kemudian 4 darab 3 12. 4 darab 7 28. Okey, selesai digit yang pertama. Okey, kemudian kita akan beralih kepada digit yang kedua. Untuk digit yang kedua ini, kita mesti mulakan pada tiang yang kedua. Okey, tiang yang kedua. Kita tidak boleh mula pada tiang yang pertama sebab digit yang kedua ini adalah nilai tempatnya 10. Okey, jadi kita akan mula pada tiang 10. Ini tiang sar. Okey, ini tiang 10. Jadi kita akan mula pada nilai tempat 10 ini. Okey, contohnya 6 darab 2 sama dengan 12. Okey, jadi kita akan letak 12 di sini. Okey. Abaikan tiang yang pertama. Okey, 6 darab 3 pula 18. Okey, bagaimana pula dengan 6 darab 7? Okey, 6 darab 7 ini tidak ada tiang. Jadi kita kena tambah satu lagi tiang. 6 darab 7 sama dengan 42. Okey, barulah kita tulis 42 di tiang yang terakhir ini. So di sini jumlah tiangnya menjadi 4. Okey, menjadi 4 sebab tak cukup tadi kita tambah 1. Baik, sekarang seperti biasa kita akan menambah jumlah di dalam peta ini. Okey, jumlah dalam peta ini kita tambah 8 tambah tiada nombor 8. Okey, 2 tambah sifar tambah 2 jadi 4. 8 tambah 1 tambah 1 jadi 10. Tambah 8 jadi 18. Okey. 18 ini satu kita letak di dalam rumah yang berikutnya, rumah sebelah ni. Okey, ini saya gelar sebagai petak rumah. Okey, seterusnya kita tambah lagi 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 jadi 6. Okey, 4 turunkan 4. Okey, kemudian kita letak tempat perpuluhannya pula. Tempat perpuluhan di atas ini ada 2. Jadi untuk jawapan yang akhir kita akan letakkan tempat perpuluhan, ya betul, pada tempat yang kedua. Okey, di sini. Jadi inilah jawapannya. Untuk darab sahaja nilai tempat perpuluhannya tidak semestinya selari dengan jawapan. Okey, cuba lihat di sini dia tidak selari. Tetapi kalau untuk tambah, tolak dan bahagi, nilai tempat perpuluhannya ataupun titik perpuluhannya hendaklah selari dengan jawapan. Baik, seterusnya cikgu nak terangkan kemahiran mendarab dengan 10, 100 dan 1000. Okey, ini adalah kaedah darab yang paling senang, paling mudah, tidak perlu dibuat dalam bentuk lazim. Okey. Okey, ini adalah contoh soalannya. Bagi yang dah tahu, boleh selesaikan. Bagi yang belum lagi tahu, okey, lihat video ini. Okey, 5.8 sifar 3 darab dengan 10. 8 sifar 3. Cara menyebutnya adalah 8 sifar 3, bukannya perpuluhan 803. Tidak boleh. Cara menyebut 5.8 sifar 3 darab 10 ataupun 10 darab 5.8 sifar 3 pun akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey. Okey, untuk ini kalau darab dengan 10, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu menggerakkan titik perpuluhan ini ke kanan. Sebab darab kita gerak ke kanan. Okey. Ataupun darab, kalau kata depan darab tu adalah di, ke depan. Contohnya depan, ini depan lah. Okay. Jadi darab kita akan gerakkan ke kanan sebab darab ni dia akan menjadikan nombor itu besar. Okay. Macam mana nak menggerakkan? Kita gerakkan begini. Okay. Titik perpuluhan ni dah bergerak ke depan ini dan jawapan dia akan menjadi 58. Titik perpuluhannya sudah beralih ke sini, 58 perpuluhan sifar 3. Okey, yang ini pula kalau darab dengan 100,
kita akan gerakkan titik perpuluhannya 2 kali. Sebab ada 2 sifar. Tadi ada 1 sifar, sekarang ada 2 sifar. Jadi kita gerakkan 2 kali. 1, 2. Okey, jadi jawapannya menjadi 580.3. Okey, kenapa kita gerakkan 2 kali? Kita tidak perlu buat dalam bentuk lazim. Okey, kerana ianya melibatkan pendaraban dengan 100, 10, 100 dan 1000, yang mana ada digit 1 di hadapan. Kalau ada digit 2 di hadapan ini, kita tidak boleh terus mendarab seperti ini, mengalih titik perpuluhan seperti ini. So kita kena buat dalam bentuk lazim juga, ataupun bagi yang telah biasa dengan kaedah ini, dia hanya mendarabkan nombor di hadapan sahaja. Contoh seperti inilah, kita darab nombor di hadapan sahaja. Okey, tetapi kita gerakkan titik perpuluhan sebab ada melibatkan banyak sifar seperti ini. Okey, contohnya ini lagi. Sifar ada 3 sifar di sini, 3 digit sifar, darab dengan 1000. Okey, kita akan gerakkan 3 kali sebab ada 3 digit sifar, dan jawapannya akan menjadi 5803. Okey, sebab titik perpuluhannya sudah beralih ke belakang, ke ujung sekali. Jadi kita untuk menulis jawapan yang ada titik perpuluhan di ujung, so kita buang titiknya, tidak perlu titik. Kita just tulis 5803 sahaja. Okey. Contoh yang lain pula, sifar perpuluhan 8 darab dengan 10, seperti biasa. 8. Okey, sifar 8 perpuluhan. Okey, sifar 8 perpuluhan. Jadi kita tulis sebagai 8 sahaja, sebab sifar dan perpuluhan itu tidak perlu ditulis, dia berada di depan. Sifar 8 perpuluhan sifar perpuluhan 8 darab dengan 100. Okey, kita gerakkan 2 kali, dia akan menjadi sifar 8 sifar perpuluhan. Okey, perpuluhan dah berada di hujung. So jawapannya kita boleh tulis sebagai 80. Okey, seterusnya darab dengan 1000, kita gerakkan 3 kali ke depan. Okey, dia menjadi sifar 8 sifar, ada titik perpuluhan di hujung, dan kita boleh tulis ini sebagai 800 sahaja. Okey, jadi untuk pendaraban kita cuma untuk pendaraban dengan 10, 100 dan 1000 ni, kita cuma gerakkan titik perpuluhan sahaja. Okey, mengikut digit sifar ni, berapa digit sifar yang terdapat pada soalan tersebut. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan sahaja. Kita tidak perlu mengira dalam bentuk lazim. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Dan untuk latihan, Cikgu nak kamu semua boleh selesaikan latihan dalam buku teks muka surat 77. Cuba ini. Okey, Cikgu nak kamu selesaikan nombor 1. Okey, A, B, C sampai I. Okey, dan nombor 2 ini, apakah nilai Q? Cikgu nak kamu selesaikan nilai Q di sini. Okey, nilai Q. Q ini adalah tempat kosong ataupun anu. Okey, Q ini tempat kosong ataupun anu. Bagaimana cara nak menyelesaikan ini? Okey, kita boleh cuba dalam bentuk bahagi. Okey, kamu boleh lihat nombor ini dengan nombor ini sama. Jadi kamu boleh cuba pendaraban dengan 10 atau 100 atau 1000. Macam ini nombornya pun sama. Jadi kamu boleh cuba pendaraban 100, 10 atau 1000 juga. Mana jawapan yang paling tepat? 100, 10 atau 1000. Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Semoga berjaya membuat latihan ini, dan bagi yang telah siap boleh maklumkan kepada cikgu anda. Sekian, terima kasih.